Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saya muliakan Tuan Imam, pengurusi Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Jaafar, seterusnya para asatizah yang ada pada hari ini, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik tuan-tuan, alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnianya yang dikurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini kita berada pada 29 Syaban. Kita dah masuk 29 Syaban. Tengok anak bulan lah tadi kan. Nampak tak? Kita kira tak nampak lah kan. Kita nampak kalender kuda tu kan. Jadi kita kira situ je. Dia orang Malaysia ni, dia punya mazhab adalah kalender kuda. Jadi yang tu lah. Jadi kita beriman lah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, sumu li ru'yatih, puasalah kamu apabila kamu nampak, kamu nampaknya, iaitu nampak anak bulan. Wa aftiru li ru'yatih, dan bukalah puasa. Maknanya buka puasa tu maknanya tak puasa dah lah, berhenti puasa, buka tu ataupun hari raya tu dengan melihat anak bulan. Jadi kita puasa asalnya dalam agama melihat anak bulan. Jadi ilmu ni makin lama makin dah tak ada lah yang reti termasuklah generasi-generasi yang macam saya yang ke bawah ni memang tak reti lah, sebab kita beriman dengan kalender kuda kan. Yang tu lah masalah dia. Okey. Jadi tapi memang rasa tak nampak kot hari ni hujan kan. Jadi kira memang tak lah. Esok kita akan berbuka sehari lagi, iaitu tak berpuasa, dan kita akan berpuasa insya-Allah taala pada hari Ahad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita cuba nak habiskan tajuk ni lah sebab kita nak berhenti lama ni. Jadi kita cuba habiskan tajuk zikir selepas salam daripada solat. Habis bagi salam dalam solat tu, apa yang boleh kita baca. Yang tu kita nak habiskan bab di dalam buku ni. Jadi zikir yang ada di dalam buku ni ada lebih kurang 8 zikir. Jadi kita dah baca lebih kurang 4 zikir yang boleh kita baca. Yang kita habiskan dulu dan cuba kalau sampai kan kita cuba masuk sikit bab Ramadan. Kalau sampai lah. Kadang-kadang ada ompek lagi nak baca ni. Tak apalah, cuba kita baca dan laju je. Jadi zikir yang pertama kita sebut itu astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas zikir, lepas bagi salam baca dua ni, ataupun kita boleh tambah lagi yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. 3. Dan yang keempat kita sebut itu tentang zikir subhanallah, lepas tu alhamdulillah, dan juga Allahu akbar. Jadi ada 6 cara kita boleh baca zikir. Tak mesti 33 je kan, 33. Ada banyak, ada 6 cara yang kita dah sebutkan pada tempoh hari ini. Jadi hari ini kita nak sebut lagi apa yang warid yang Nabi SAW baca selepas daripada baginda bagi salam. Dalam buku tu tuan-tuan boleh tengok muka surah 49, dia sebut kat situ, dia tulis surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu dia tulis lagi surah
Al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa lah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang tu juga Nabi SAW pesan untuk baca selepas bagi salam. Kadang-kadang kita ni qul huwallahu ahad tu bila kita baca, bila ada tahlil kan, baru kita nak baca. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis dia sebut, hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala Uqbah bin Amir meriwayatkan daripada Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan selain mereka bertiga, diriwayatkan bahawa Uqbah dia kata Nabi SAW amarani Rasulullah SAW an aqra'a bil mu'awwidhati dubura kulli salah. Rasulullah SAW suruh aku baca mu'awwidhat setiap kali habis salat, setiap kali belakang salat. Dubura kulli salah maknanya belakang salat, habis salat baca 3 kul. Alright. Jadi yang itulah yang kita boleh amalkan juga di dalam zikir seharian kita. Tambah-tambah pada bulan Ramadan ni, kita mungkin ada banyak masa yang kita luang. Jadi bulan Ramadan ni mungkin masjid jangan dorehna lah, mana kalau nak tutup ke apa ke, sebab bagi peluang untuk orang-orang berzikir lah. Baik, ada beberapa perkara kat sini. Antaranya Nabi SAW pesan kepada aku untuk baca mu'awwidhat. Mu'awwidhat maksud dia pelindung. Pelindung. Jadi surah pelindung di dalam 3 kul tu tadi hanya 2, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Kenapa masukkan juga qul huwallah di dalam zikir ni? Jadi ini di dalam babut taghlib, babut taghlib. Jadi tak mesti, boleh juga kita masukkan dia dalam geng tu. Yang tu bab taghlib, yang ni panjang sikit perbahasan dia. Tapi tak apa, hari ni kita tengok apa maksud qul huwallahu ahad. Laju-laju ya tuan-tuan, sebab nak habiskan juga. Apa maksud dia qul huwallahu ahad? Katakanlah dialah Allah ahad yang satu. Ahad dan wahid maksud dia sama. Ahad satu, wahid pun satu dalam bahasa Arab. Dia sama. Cuma bila kita guna tu, kita letak ada huruf sebelum dia, baru dia nampak beza. Contoh kita letak huruf la. La maksud dia tidak kan. La sebelum wahid. La wahid fil masjid. Tidak ada seorang di masjid. Kalau kita kata wahid, maknanya boleh jadi tak ada seorang. Maksudnya boleh jadi tak ada orang. Boleh jadi tak ada seorang tu maksudnya boleh jadi maksud bukan seorang, 2 orang, 3 orang. Tetapi kalau la ahad, kita kata la ahad, maksudnya memang tak ada langsung. Yang tu itu maksud dia dalam bahasa Arab lah. Tak apalah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang satu. Allahus samad. Allahus samad. Apa maksud as-samad? As-samad juga pernah kita syarahkan sebelum ni. As-samad maksud dia yusmadu ilaihil hajat. Disandarkan kepadanya hajat-hajat. Kalau diberi, kita perlukan hajat dalam hidup ni, banyak hajat kita nak bagi kepada seorang, tentu seseorang itu tak boleh nak tunaikan semua hajat. Apatah lagi semua manusia nak bagi kepada orang tu, tolong tunaikan hajat saya, tak ada. Melainkan Allah sahaja yang boleh tunaikan. Jadi sebab tu kita panggil Allah As-Samad. Dia boleh tunaikan semua hajat. Jadi itu antara salah satu maksud As-Samad. Apa lagi maksud As-Samad? As-Samad juga boleh maksud As-Sayyid fawqas apa ni? La sayyidun fawqahu. Sayyidun la sayyida fawqahu. Maknanya tuan, bos yang tak ada lagi bos atas dia. Maksudnya Jadi kalau kita ni bos kat rumah kita,
Kat luar kita mungkin AJK bawah je. Dalam masyarakat ni kita AJK bawah dalam masjid. Pengurusi masjid dia bos juga kat sini, contohlah kan. Jadi tempat lain mungkin dia bawah sikit daripada orang lain. Ada orang sentiasa ada orang di atas orang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala As-Samad, tidak ada lagi tuan atas daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita panggil Allah As-Samad. Allahus Samad. Okey, itu antara maknanya. Benda ni juga kita dah syarah hari tu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada yang tidak ada. Dia tidak melahirkan. Dia tidak sekali-kali melahirkan, walam yulad, dan dia juga tidak dilahirkan. Yang ni ayat ni nampak nak attack siapa ni? Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Golongan Kristian, Kristian Masihi. Dia kata apa? Tuhan ada anak. Tuhan ada anak. Benihnya diberi melalui Maryam. Maryam lahirkan benih Tuhan. Jadi yang tu dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan dia juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu apa pun, dan tidak ada baginya sekutu satu pun. Okey, yang tu maksud tauhid. Jadi qul huwallah ni popular di kalangan orang kita. Kau nak khatam Quran tak? Baca 3 kali qul huwallah. Pernah dengar ke tuan-tuan? Jadi jam tu kita bulan Ramadan ni tak payahlah khatam Quran, baca 3 qul. Baca 3 qul, khatam setiap malam. Jadi boleh jadi itu maksud dia. Tetapi kemungkinan besar maksud dia surat Al-Ikhlas ataupun qul huwallah ta'dilu sulusal Quran, menyamai 1/3 Quran. Boleh jadi maksud Nabi SAW sama dengan 1/3 Quran itu. Maknanya Al-Quran, qul huwallahu ahad tu cerita pasal apa? Allah. Cerita tentang Allah. Jadi Al-Quran itu 1/3-nya cerita tentang Allah. Jadi qul huwallahu bersamaan dengan 1/3 Quran. Maknanya Quran itu 1/3-nya banyak berkisar tentang tauhid, akidah kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, settle qul huwallahu ahad. Okey, kita pergi kepada surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung. Katakanlah ni maksudnya kepada siapa? Nabi Muhammad lah. Allah perintah kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang membelah. Al-Falaq maksud dia belah, pecah. Jadi belah apa? Belah kegelapan malam. Malam ni dia gelap. Jadi macam mana dia hilang malam tu? Ada matahari yang keluar. Macam bila matahari tu keluar, kalau kita perhati alam ni, dia macam terbelah kan. Jadi yang membelah itu Tuhan tu siapa? Itulah Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Tuhan yang membelah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan apa yang dia cipta. Allah Ta'ala cipta macam-macam. Jadi manusia ada, jin ada macam-macam. Dan ciptaan-ciptaan itu boleh jadi jahat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan daripada kejahatan ghasiq, maknanya ghasiq maksud dia kegelapan malam. Malam ni kalau sekarang ni torang lagi lah kan, mungkin dah golap nak masuk isyak ni, dia dah betul-betul dah golap sikit lah. Tapi ni masih awal malam, jadi kita tak cukup ghasiq. Tapi bila dah pukul 11 tu kan, pukul 12 tu dia dah, kalau kita hidup di kampung lah, kita akan nampak makin golap kan. Jadi yang tu ghasiq. Dan daripada kejahatan ghasiq, kegelapan malam, idza waqab, apabila dia start masuk. Okey. Jadi malam tu dia macam Allah gambarkan dalam surah ni, dia macam satu benda yang datang yang tutup. Ghasiq idza waqab, kegelapan malam apabila dia masuk. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan daripada kejahatan nafasat, iaitu orang-orang yang meniup fil 'uqad, pada tali-tali. Jadi antara sihir yang popular juga adalah orang yang tiup pada tali.
pada tali sihir Dan dari kita minta Allah Taala minta kepada Allah Taala untuk lindung kita daripada kejahatan manusia yang macam ni, yang tiup pada tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dengki ni apa tuan-tuan? Hasid ataupun hasad ni apa? Dia apabila tengok seseorang tu dapat nikmat, dia tak suka. Kalau boleh dia nak hilangkan nikmat tu, yang tu hasad. Ui, anda tukar kereta, accident lah kau jadi. Yang tu hasad. Jadi kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada orang-orang yang hasad. Dan di antara benda yang boleh berlaku daripada benda hasad ni adalah macam ain, benda-benda yang ain ni daripada Nabi sebut jiwa yang khabith, jiwa yang kotor. Kadang-kadang dia pandang kita, dia boleh buat benda tu, accident lah, langgar lah, sakit lah, yang tu. Jadi kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada benda-benda ni. Okey, kita masuk surah yang ketiga, iaitu Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung dengan Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia. Okey, yang ni juga perkataan yang kadang-kadang kita confuse. Dalam surah Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Okey, apa beza Malik dalam surah Al-Fatihah dan juga Malik dalam surah An-Nas? Malik maksud dia pemilik. Surah Fatihah yang kita baca tu Malik, pemilik. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Okey, tapi kalau kita sebut Malik, raja. Jadi mana lagi besar, pemilik ke raja? Raja lah, kalau ikut ayatnya raja. Pemilik, mungkin kita pemilik sebuah kereta, tapi kalau dia raja, dia memang memiliki banyak benda lah. Sebab tu dalam qiraat surah Al-Fatihah juga ada riwayat yang baca Maliki Yaumiddin, tak semestinya Malik. Cuma kita ikut qiraat yang baca Maliki Yaumiddin. Ada qiraat lain yang baca Maliki Yaumiddin. Kedua-duanya benar. Apa tu? Okey, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, Tuhan manusia. Ilah juga kita dah sebut, ilah adalah Tuhan yang disembah. Bila kita baca ilah itu, kita kena ingat la ilaha illallah. Gitu kan? Tuhan, tiada Tuhan yang disembah. Ilah itu Tuhan yang disembah. Ilahin nas, Tuhan yang disembah manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas syaitan yang namanya khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas pada dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi apa antara faedah Nabi SAW suruh kita, ataupun dia suruh Uqbah ni tadi baca muawwidzat, habis solat baca muawwidzat. Apa fungsi dia? Sebab syaitan, antara ulama kata, sebab syaitan ini bila kita start solat tu, gangguan dia kuat kepada kita. Jadi dia ganggu kita. Ingat mana kita letak kunci, kita ingat mana dia letak anak tadi kan. Ni aku kat dapur ke. Jadi kita ingat macam habis solat pun dia terus ganggu kita. Jadi untuk mengelakkan gangguan dia, kita baca al-mu'awwidzat. Baik. Okey, kita sambung lagi. Bacaan yang seterusnya yang boleh kita baca selepas memberi salam adalah ayatul kursi. Ayat kursi, tuan-tuan jangan tinggal ayat kursi apabila habis salat. Sebab hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu di dalam akhrajahu An-Nasa'i dan Ibn Sunni At-Tabarani dan selain daripada mereka meriwayatkan bahawa, saya ingat ada kot dekat skrin ni ada kot, ada apa?
kelebihan membaca ayat kursi. Mungkin tuan-tuan pernah baca kat depan kan. Okey, Nabi SAW sebut, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Sesiapa yang membaca ayatul kursi pada setiap kali selepas dia habis salat yang fardu, salat yang maktubah, salat fardu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada benda yang boleh menghalang dia daripada masuk syurga, illal maut, illa ayyamut, kecuali kalau dia mati. Jadi dia memang Allah dah tentukan, maksud hadis ni macam orang ni memang dah masuk syurga, tetapi apa yang menghalang dia daripada masuk syurga apa dia? Mati, itu saja kan. Selagi tak mati kita tak boleh nampaklah syurga, tapi dah mati boleh nampak syurga. Jadi tuan-tuan, kita teruslah membaca ayatul kursi. Dan yang terakhir ada lagi? Ada lagi. Okey, bacaan yang ketujuh. Apa yang boleh kita baca lagi selepas daripada salat? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat ba'da salatil maghrib was subhi, 10 kali selepas salat maghrib dan juga subuh. Yang ni juga kita dah bahas hari tu pasal bacaan ni. Bacaan ni, hadis ni panjang sikit. Tapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca 10 kali. Tapi hadis ni ulama khilaf, ada yang kata hasan, ada yang kata dhaif hadis ni. Tapi katakanlah kita terima yang hasan, kita anggap hadis ni hasan, kita amallah selepas salat maghrib dan juga subuh. Cuma dalam hadis ni dia kata siapa yang amalkan ni jangan alih kaki dia, jangan kaki tu beralih. Qabla, Nabi kata man qara'a qabla ayyusni rijlahu, sebelum dia angkat kaki dia ataupun dia ubah kaki dia, dia bangkit ataupun dia ubah kaki dia, jangan bangkit dulu. Okey, jadi kita amal macam tu lah. Jangan bangkit dulu, baca ni dulu, jangan ubah kaki kita. Tetapi perkara ini kita dah sebutkan juga pada hari itu, ia hanya terpakai untuk makmum. Amma imam dia kena pusing, imam kena pusing. Dia hanya terpakai apabila kita solat seorang-seorang fardu, solat seorang-seorang fardu ataupun kita makmum lah. Imam sentiasa pusing sebab Nabi SAW pusing. Okey. Seterusnya, apa lagi yang boleh kita baca? Bacaan yang ke-8 yang terakhir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini juga bacaan yang boleh kita baca selepas salat ba'da salami min salatil fajri, selepas salam salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang ni kita baca lepas salat subuh. Cuma hadis ni juga menjadi perbahasan di kalangan ulama hadis. Ada yang kata hadis ini sahih dan ada yang kata dhaif. Tak apa, kita ambil yang sahih, kita anggap dia sahih. Jadi kita amalkan habis bagi salam, lepas zikir-zikir kita tu astagfirullah, jangan lupa lepas subuh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi apa maksud dia? Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku minta kepada engkau, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan, ilmu ni bukan semua yang ada manfaat. Ilmu sihir manfaat? Tak manfaat. Banyak yang tak manfaat. Kadang-kadang kita habis satu hari itu 2 bulan kursus, 3 bulan, akhirnya tak ada manfaat untuk dunia kita dan tak ada manfaat pun juga untuk akhirat kita. Jadi kita minta pagi-pagi, ya Allah, kurniakan aku pada hari ini ilmu yang bermanfaat untuk dunia aku dan juga untuk akhirat aku. Wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang diterima. Rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amalan tambah-tambah bulan Ramadan. Tuan-tuan banyak beramal. Beramal pagi, petang, duduk masjid kan.
Ponek baca Quran, buat kejap baca pada Quran, tetapi amalan itu Allah tak terima. Contoh kan sia-sia. Kita baca tadi tu sebenarnya ada orang lalu ni ramai ni kan, saya bacalah bagi orang nampak sikit, yang tu tak betul lah kan. Kita minta sentiasa pada bagi, ya Allah hari ni bagi aku amalan diterima, baca selepas salat subuh. Jadi habislah kita punya zikir selepas memberi salam. Selepas bagi salam tu ada 8 zikir. Jadi kita insya-Allah sama-sama amalkan tuan-tuan. Jadi kitab ni yang kita belajar ni zikir-zikir Nabi SAW, terutamanya bulan Ramadan ni. Mungkin kita banyak sujud, kita mungkin boleh jadi banyak sujud pada bulan Ramadan ni. Tarawih ni berapa kali sujud, betul? Jadi mungkin kita boleh pelbagaikan zikir kita. Contohnya sujud, tak silap saya ada 8 bacaan sujud, betul? Ada 8 bacaan sujud. Jadi kita cuba lancar dan kita ubah kadang-kadang. Janganlah subhana rabbiyal, boleh baguslah baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kita juga ubahlah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Kita boleh baca yang tu. Kadang-kadang bila kita ubah bacaan tu, kita lebih menghayati apa yang kita baca. Kalau kita tak ubah tu, kita baca tu kan, kita pun sampai saya baca tidak Fatihah tadi kan. So kita baca hari-hari sampai tak sedar kita baca apa. Kita ubah, kita lebih menghayati kan. Jadi zikir-zikir yang kita belajar ni kita cuba amalkan, terutamanya pada bulan Ramadan. Subuh Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Apa maksud dia? Tengok balik kitab tu. Banyak doa juga di dalam sujud. Yang tu pujian sahaja kan. Ada juga doa Allahumma lakas Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamd kama asnaita 'ala nafsik. Jadi Nabi SAW baca, ya Allah aku berlindung dengan redha engkau daripada marah engkau. Jadi itu cara orang minta Allah SWT sayang dia kan. Ya Allah aku berlindung dengan redha engkau daripada marah engkau. Jadi yang tu boleh kita amalkan. Baik tuan-tuan yang rahmati Allah, jadi sebelum masuk Isyak ni, dia ada beberapa perkara lah untuk bulan Ramadan ni tuan-tuan. Jadi yang pertama sekali kita nak kena clear lah kenapa kita puasa bulan Ramadan. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa pada bulan Ramadan? Sekurang-kurangnya ada dua sebab. Yang pertama sekali, kita berpuasa kerana Al-Quran turun. Besarnya Al-Quran itu sampai Allah Ta'ala Al-Quran turun kat sini. Jadi korang tak boleh duduk saya saja. Setiap Ramadan puasa penuh 30 hari. Kalau kita baca ayat tu betul-betul, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Sesiapa yang menyaksikan bulan itu falyasum, puasa. Jadi kita kena sedar, kita puasa kali ini, kita puasa bulan Ramadan kerana turunnya Al-Quran. Jadi benda yang kita kena besarkan, benda yang dalam kepala kita adalah Al-Quran lah. Sebab yang kita sambut ni, sampai kita puasa 30 hari ni sebab Al-Quran turun. Okay. Lepas tu kenapa Allah SWT pilih puasa daripada amalan-amalan yang lain? Tak bayar zakat 30 hari ke kan? Pergi haji 30 hari ke? Kenapa pilih puasa? Sebab di dalam puasa itu Allah Ta'ala bagi tahu difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan orang-orang sebelum daripada kamu, supaya nanti la'allakum, supaya nanti tattaqun, kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan dia adalah kita itu bertakwa. Jadi takwa itu apa tuan-tuan? Takwa ni pun banyak nak syarah pun panjang sikit. Kan bunyi kan kita berhenti. Takwa itu maksud dia sebenarnya adalah bersungguh-sungguh jaga diri kita daripada marah Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita nak jaga diri kita daripada Allah murka kepada kita? Kita buat suruhan dia dan tinggalkan larangannya. Jadi bila kita bertakwa, kita tahu Allah Ta'ala itu sentiasa tengok kita. Jadi kita sentiasa jaga diri kita. Haram ni, jangan buat. Yang ni Allah Ta'ala suka, kita buat. Jangan cakap bukan-bukan, Allah Ta'ala nampak ni, yang tu. Itulah takwa. Jadi dengan puasa
Allah Ta'ala, benda yang harus yang kita buat, benda yang sepenting makan dan minum pun kita tak makan sebab Allah tak kasi. Kita tak makan sebab Allah nampak aneh. Jadi selepas Ramadan ataupun di dalam Ramadan dan selepas Ramadan, benda-benda yang Allah tak suka, apa? Mengumpat orang, menipu orang, cakap benda kotor, maki orang, kan, tipu orang, itu lagilah Allah tak suka. Jadi kalau makan pun kita tak makan sebab Allah tak bagi, jadi benda-benda yang lain itu pun kita boleh stop. Iaitu antara silibus Allah Ta'ala bagi puasa kepada kita. Jadi kalau kita faham betul-betul maksud puasa tu, jadi kita boleh clear lah. Jadi tak ada lah orang tanya, boleh tak saya buka puasa dengan duit rasuah, kan? Ada orang, jadi kalau kita faham tujuan puasa tu, kita tak akan tanya benda-benda yang merepek. Boleh tak apa ni buka puasa dengan duit menang judi tadi? Judi tu Allah Ta'ala tak bagi. Kenapa kau nak buka puasa kan dengan judi? Jadi soalan tu tak timbul kalau kita clear kenapa kita puasa. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk mengingatinya, ala zikrika wa syukrika, dan mensyukurinya, dan juga ibadat yang baik di dalam bulan Ramadan. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk. Azan.